Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV untuk kawan-kawan lama dan selamat datang kepada mereka yang baru pertama kali. Hari ini saya berada di Stadium Shah Alam. Buat apa kat Stadium Shah Alam ni? Ada sesuatu benda yang kita nak try out, sesuatu yang menarik. Itu dia dah sampai pun. Itu dia. Kereta apa tu? Kenal tak? Surya, apa khabar? Hari ni kereta elektrik hari ni. kita diberi peluang untuk memandu Renault Zoe, kereta elektrik daripada Renault yang merupakan salah satu kereta elektrik paling popular di dunia, terutama sekali di Eropah lah. Saya rasa ini memang the most popular electric car di Eropah. Jom kita pandu. Jom. Excited saya hari ni. First time bawa Renault Zoe ni kereta abang Zuriel kita. Ya, Assalamualaikum. Berapa lama dah you pakai kereta ni? Saya dah pakai kereta ni hampir 2 tahun. Okay, first you kena introduce yourself lah. Your name and sebenarnya apa you buat? Okey, nama saya Zuriel. Sini okey, nak jalan ni. Tak ada apa, masuk drive. That's it. Kereta ni Macam dah on dah. It's like a normal car lah. Ya, yang bunyi bising tu is actually air purifier. Okay, so this sekarang bawa dia macam normal aja ke? Bawa macam normal, dia macam kita biasa. Kita masuk gear D. That's it, jalan. Start pun just tekan brake, tekan start button, on. Okay. So dekat meter cluster ni ada satu benda yang saya tak faham. Okey. Sebelah kanan tu dia tulis 1 kWh plus 2 kWh direct consumption tu apa dia tu? Salah satu advantage kereta ni dan kebanyakan kereta elektrik yang ada, dia akan tunjuk berapa banyak kuasa kita tekan dekat accelerator pedal tu. Okey. Kan selalu kita panggil pedal minyak, tapi kereta ni tak ada minyak, so kita panggil pemecut accelerator lah, pedal So accelerator kira itu tu. macam Berapa banyak tenaga kita letak kat motor. kalau equivalent kalau untuk kereta internal combustion macam drive counter ke apa? Tak juga. Dia how much power you put the motor. I see. Berapa banyak tenaga elektrik kita bekalkan pada motor tu untuk dia gerak. So kalau kita ni kita tak turun bukit, tapi bila kita jalan, kita lepas pedal accelerator tu, pedal pemecut tu, dia akan jadi negatif pula. I see. Because dia regen. Dia regen, lah. betul. Okay. So kereta ni sekarang ada single pedal operation ke macam mana? Single pedalation tu boleh, tapi tak berapa kuat lah pasal kereta Regen ni dia tak berapa tak berapa kuat sebab kereta ni dia manufactured di tahun 2014. Masa tu belum famous lagi single pedal driving. So feature tu agak baru yang dah ada sekarang dekat EV yang dalam 2, 3 ke 5 tahun yang sudah lah. Tapi yang tahun 2014 dulu dia masih belum dapat istilah single pedal driving tu. Boleh juga tapi mild lah. Dia very halus, dia tak berapa kuat. Jarak pemanduan kita ni full charge. To be honest, jarak pemanduan dia bergantung pada cara kita bawa. Okay. Macam sekarang ni eco mode. So eco mode tu mungkin dia akan reduce aircon tu punya power, sebab aircon pun gunakan tenaga elektrik. Ya. So is that on eco mode or sekarang ni saya off, nak bagi you rasa dia punya full performance lah. Okay, so sekarang ni kita nak go back to this basic thing yang tengah dok happen dekat the car industry ni lah. Bila orang cerita kereta elektrik, saya nampak dia punya bincangan ni selalu pergi ke arah pecutan. Betul. Which is fine. You sendiri dah rasa fine, tapi pada saya macam kenapa kita terlalu fokuskan kepada pecutan tu? Sebab the whole point of sebenarnya kereta elektrik ni ialah to be more efficient kan. Dia cakap. So kita faham lah kenapa Tesla cerita pecutan ni semua, ataupun semua orang cakap pecutan, that's fine lah. Benda yang seronok kan, mungkin good for marketing lah. But realitinya kereta elektrik yang mungkin kita semua akan pakai ialah macam ni dah tak? Yang mampu bukan macam Tesla yang betul kan? Yang kira macam kategori kayangan. Itu okey kalau you ada duit lebih, betul, Model 3 long range 330,000, a nice price. Kita akan dapat apa yang kita bayar lah. Kan. So pengalaman you lah bawa kereta Zoe ni kan.
macam mana? Okay, asalnya sebab kita dah biasa dengan kereta ICE, Internal Combustion Engine. So memang daripada dulu manufacturer semua yang buat kereta ni, dia orang nak high economy, lepas tu high performance. Tapi performance ni bergantunglah. Kalau kita beli kereta eco, macam kereta biasa sedan, contohlah Honda City. Saya pun pernah pakai Honda City. Honda City dia balance antara ekonomi dengan performance. Performance dia bukan sports car, kan? Tapi dia daya pecutan dia ada. Acceptable lah, kita boleh terima. So untuk macam tu lah, sebab mindset kita selalu okay, nak laju. Bila nak accelerate, nak rasa laju. So adakah kereta elektrik yang Zoe yang kecil ni rasa macam kurang daripada kereta biasa yang you pakai? Tak, macam pada saya lah, bila you bagi saya bawa ni, saya rasa pecutan dia macam mungkin kereta 1.8 lah. Betul, sebab torque dia 250 Nm. So that's more than 1 point. That's maybe like a 2 liter car lah. Kereta ni horsepower dia 88 HP. 88 horsepower. Tapi daya kilas dia, torque kan, daya kilas 250 Nm. So itu dah macam kereta 2 liter kan. 2.3 2.4 liter. Exactly. Yes, betul. So untuk acceleration tu, untuk pecutan tu tak ada masalah. Dah lah, kadang-kadang kalau kita pecut banyak-banyak sangat macam tadi kan, boleh pening kepala. So buat selalu. Selain daripada pecutan, yang benda yang orang risau, pecutan orang suka, benda yang orang risau ialah jarak pemanduan. Range. Macam mana? Jarak pemanduan tu kalau kita bergantung dengan habit kita lah. You duduk mana, kerja kat mana? Saya beruntung sebab jarak saya dengan office 3 km je. Sebelum ni dengan Green Tech jauh lah. Dengan Green Tech 50 km. So masa pergi tu balik 100. Pakai elektrik dah masa tu pakai kereta Green Tech lah. Masa kereta Green Tech Zoe lah. Semua kereta dia ada. Tesla ada, Zoe. So you pakai kereta apa masa tu? Selalunya Zoe. Sekali-sekala Tesla. So kalau you pakai Zoe, jarak kerja ulang-alik 50 km one way? One way 50 km. So that means you kena charge kat office lah? Kat office ada charger. So sampai office je kita charge. So sebelum nak keluar office tu dah penuh. Kereta macam Zoe ni untuk kalau jarak ulang-alik 100 km tak berapa praktikal lah. Kalau tak ada tempat nak charge dekat pejabat, tak praktikal. Tapi kalau ada tempat charge dekat pejabat tu praktikal. Sebab kalau one way 100 tu jauh tu, macam duduk kat Seremban kerja kat KL. Betul. Tapi kalau macam tu memang kereta ni memang city car kan, kereta untuk kegunaan di dalam bandar. Tapi kalau ada stesen pengecas, kata kita duduk kat Seremban, kita kerja kat KL, ada pula stesen pengecas dekat tempat kita office kita kerja tu, boleh je sampai office plug in. Kalau guna 22 kW punya charger, dalam sejam dah penuh. So, dalam sejam tu kita boleh alih, kita bagi orang lain charge pula. Apa kata kita keluar kejap, you tunjuk bawah bonnet tu kereta ni apa benda dia? Boleh, tak ada hal. Tak nampak macam enjin biasa. Yang ini bila kita nampak kabel warna oranye ni, dia high voltage lah. High voltage. Kereta ni berapa volt sistem? 400 volt. 400 volt. Itu standard ke kereta elektrik? Ke dia macam-macam standard ada? Tesla berapa volt? 400 volt juga. Kebanyakan standard dalam 450 volt. Tesla ada yang lebih tinggi tak? Ada. Yang baru launch 2 minggu lepas, Porsche Taycan. Taycan berapa? 800. Lucid Air ni pun 800 volt. 900 saya rasa dia lebih. Lucid tinggi kan? Lagi tinggi. So yang ni sistem 400 volt. And yang ni dia panggil BCB lah, battery charging box. So maksudnya apa tu? Dia punya rectifier ni dia maksudnya jangan cerita rectifier orang tak tahu. Tu dah pasal. So ceritanya you cucuk kat sini. Yes. Power tu pergi masuk sini dululah. Saya nak buka ni. Okey. Ini kena off engine ni. Maksudnya off engine, bukan off engine lah. Sorry, just turn off. kereta. So yang bunyi tadi aircon compressor ke apa? Aircon compressor, dengan kipas. Dia ada satu radiator kat bawah tu, dan kipas. And then ini air radiator tu lah. So dalam kereta ni ada dua liquid. Radiator tu untuk apa Untuk aircon, untuk kompres, untuk sejukkan elektrik motor dengan komponen ni. Nampak tak? Ada salur air ni. Rectifier. Ya, benda tu semua akan panas rectifier ni. Ya, sebab rectifier kerja dia tukar tenaga elektrik AC. PNB AC pada DC. Alright. So dia akan menghasilkan heat. Alhamdulillah. So heat tu dia sejukkan dengan menggunakan coolant.
Okay, nak buka ni ada dua cara, guna remote, tekan button kat sini ataupun dekat dalam kereta lah. So yang ni remote tadi nak buka untuk ni buka latch ni. betul, Okay. So kereta ni kereta tahun 2014, dia boleh terima AC charging sahaja. Maknanya kita boleh charge guna AC system sahaja. So ini apa, kepala ni panggil apa ni? Kepala ni dipanggil Type 2. Type 2 CCS. Type 2 ni ada bukan. CCS. CCS tu untuk DC. Oh, CCS DC. Kalau Type 2 is Type 2 lah. Betul. Kalau Type 2 untuk AC saja. AC saja. So So ada berapa type sebenarnya? ada yang sekarang ni pakai dekat IEC lah untuk Europe Dia orang pakai, dia ikut standard, ikut standard negara. Ada Type 1, ada Type 2. Lepas tu ada China pula. China dia punya type sendiri pula, dia panggil GBT. Okey. Tapi kat Malaysia kita follow IEC. IEC European. Okey. So European standard kita guna Type 2. Type 2 ni lah. Type So 2. Singapore, Thailand, Indonesia pakai Type 2. Okey. Filipin pun. So Okay. kita follow, dia orang semua follow IEC So kalau standard. kita pergi ke Thailand, Singapore semua boleh pun charge boleh kereta, charge tak ada juga. masalah. Kereta ni boleh bawa masuk Thailand, tak ada masalah. Border je tutup sekarang pasal COVID. Right. So yang baru tu CCS lah. CCS tu Untuk DC. DC fast charging. DC ni okey. Konsep AC DC senang je. Kereta ni, kereta tahun 2014 masa tu tak ada, DC belum famous lagi. Right. Kan, kereta DC lagi mahal. So belum ada dekat jalan tak banyak. Yang ada kebanyakannya AC charging. Tapi AC charging dia menarik sebab dia satu-satunya kereta elektrik yang boleh terima AC charging daripada 2 kW sampai ke 43 kW. Mana dah dapat AC 43 kW tu? Ada ke? Ada. Kat Malaysia ada 2 tempat 43 kW. Apa, kat mana? Satu dekat ABB Subang Jaya, HQ. Okey, ABU Suruhanjaya. Saya pernah Lagi pergi. satu dekat Caltex, Aikroh, Menghala ke Selatan, R&R Aikroh. Baru ke tu? Ya, Betul. dia baru soft launch. Tapi dah boleh Dulu kat guna dah. iCross southbound ada satu charger Rosak. lama kan, dah rosak tu. Charger tu sampai dah rasa dah lebih 2 tahun rosak. Buang aje lah, So dah kan, boleh lupakan charger tu. So dah ada baru. Kesian juga lah charger tu funded by UNIDO tu sebenarnya, daripada United Nation. Itulah. Tapi bila dah rosak, dia orang tak repair. So mana-mana agensi yang bertanggungjawab tu, tolonglah repair ataupun tukar kepada charger baru. Kan? Sebab kita perlukan tu untuk jalan jauh dan akan mengelakkan perasaan range anxiety tu. Yes, Takut kepada tak sampai mana kita nak pergi. So kat sini kalau kita plug in dekat charger 43 kW tu, 15 minit dah dapat dalam 80%. So kereta ni maksimum dia boleh pergi sampai situ 43 kW. 43 kW. Tak ada elektrik lain dalam dunia yang boleh tarik AC 43 kW. Inilah. Ini saja. Kalau yang lain macam Porsche Taycan, Tesla semua tu dia orang DC. Ya, DC dia tinggi. Dia orang sampai Taycan boleh tarik 300. DC 300 kW. 300 kW. Sambil bergerak tadi kita tukar tempat duduk. Kereta elektrik dia boleh buat macam tu. Ambil kau. Okay. So sekarang ni saya nak tanya sikit-sikit pasal benda ni bila melibatkan bateri, semua orang takut lah. Betul. Bateri dia tak tahan lama. Betul. Tapi sekarang saya tengok orang kata bateri dah makin lama makin tahan, dan Tesla pun katanya dah dengan Porsche pun dah kata bateri dia mungkin tahan. Yes. Ya, 1,600,000 kilometer. Yes. Bateri dia boleh tahan. 1,600,000 kilometer tu basically 30 tahun dekat lah nak pakai baru nak cecah kot. Betul. Kalau kereta biasa kan. Ya. So apa cerita ni, macam mana you nak sebagai seorang pemilik kereta elektrik ni kan, macam mana you nak jaga bateri? Apa sebenarnya isu-isu yang menyebabkan bateri tu tak tahan? Okey. First kali kita bertuah sebab kita guna kereta elektrik dekat Malaysia. Apa bertuahnya dia kata panas tak bagus tu bateri? Itulah yang kebanyakan fakta yang bila kita guna kereta elektrik kat Malaysia ni, sebenarnya bateri ni tak suka cuaca sejuk. Ekstrim sejuk. Kalau betul. winter, kalau katalah kita duduk kat tempat yang suhu dia 10 lah, 10 darjah Celsius. Bateri tu dia punya performance, dia akan bagi kurang jarak pemanduan disebabkan faktor suhu yang ekstrim sejuk. Tapi dekat Malaysia ni kita punya normal temperature dalam 32, 33. So bila macam kereta Zoe yang saya pakai ni, dia ada sistem penyunjukan aktif.
Maksudnya apa tu? Maksudnya Dia pakai angin ke pakai pakai cecah angin. Oh, dah ada. Maksudnya macam ni lah. Okey. Bateri dia ada aircon sendiri. Ada aircon sendiri. Dia aircon yang dia yang ada dalam kereta ni, dia akan kongsi dekat kabin dan juga dekat bateri. So kereta lain tak ada ke? Kereta EV lain ada 2 jenis. Actually 3 lah. First kali yang kategori active cooling. Okay. So active cooling ni ada 2. Sama ada macam kereta ni, active cooling dia guna aircon ataupun guna cecair, guna Liquid air. cooling lah. So kereta yang mahal selalunya guna air. So itu Tesla mahal. Liquid cooling system dia pun dah mahal. So kereta yang murah sikit dia akan guna active air cooling system. So the Nissan Leaf ada problem tu dia tak aktif. Dia pun dah buat Nissan Leaf kan. Masalahnya dia tak ada active air cooling system pun. Dia pakai apa? Dia guna passive cooling. Massive cooling. Passive cooling. Passive. Maknanya dia ambil udara daripada mana? Kalau aktif maksudnya dia guna aircon direct. Kalau yang passive maksudnya I tak tahu macam mana dia. Tapi dia passive lah basically. Tapi cooling system dia tak ada spesifik aircon ataupun dia ambil aircon tu directly untuk sejukkan bateri. But I think that's in the past lah. Even the new Nissan punya architecture pun dah tak pakai dah passive Nissan cooling. Ariya yang baru semua tu pun akan aktif guna dah kan. active cooling dah. And then they're going for liquid juga. So they learn their actually mistake, I don't know, tapi they've been the best seller EV juga. That's why they work in temperate climate. That's right. Kereta macam tu kalau okay lah. Because you don't need such cooling. Tapi kalau kat Malaysia ni kena ada cooling system yang aktif. Tak kisahlah kita kembali ke Renault Zoe ni. So you dah pakai kereta ni berapa lama? Saya dah pakai kereta yang ni yang ini 2 tahun. Ni tahun lepas. You beli use lah. Saya beli terpakai awal tahun lepas. Saya beli daripada Komos. Saya beli harga dia RM63,000. RM63,000 tu berapa mileage dia? Mileage saya dapat masa tu alhamdulillah kereta ni diorang baru pakai 11,000 km. 11,000 km. Okey. So sekarang ni orang kata kereta elektrik ni mileage tu satu hal lah, kita tak payah risau sangat pasal bateri tu motor tu tahan lama apa semua. Betul. Cuma bateri dia punya kualiti ataupun dia punya bateri life masa you dapat tu 11,000 km tu macam mana? Okey. Masa saya dapat bateri kereta ni awal tahun lepas, saya check dulu bateri life dia. Kita boleh ukur tahap kesihatan bateri tu. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia state of health. SOH lah. So tahap SOH masa saya check lepas hantar firmware upgrade, kita upgrade kereta ni masa tu tak pernah hantar servis pasal dia orang pakai kereta tu up to 11,000 km, first service pun belum hantar lagi. Sebab first service dia 20,000 km. So bila saya hantar kat Renault kata boleh update. So bila update dia orang bagi balik report. Dan report tu akan cakap juga state of health battery. So state of health battery tu 98%. So nak check state of health ni kita tak boleh check sendiri lah. Boleh check sendiri, tapi ada cara je lah. Kita guna, kita tahu kan OBD2 punya connector. So kita sambung kat situ. So kita guna software yang bersesuaian, kita boleh check sendiri. Tapi kalau hantar kat Renault pun setiap kali servis diorang sebenarnya buat diagnostik je lah. Kecuali kita request untuk tukar minyak brake ataupun coolant dan cabin filter tu je yang boleh tukar, dia kata. Benda lain tak boleh nak tukar kecuali yang benda wear and tear lah. So far saya ada servis sekali masa kereta ni 20,000 km saya hantar servis. Masa tu diorang kata diorang tak buat apa-apa, dia buat diagnostik je. So tapi sebab saya baru beli keadaan terpakai, saya nak start fresh lah sebenarnya. So kata apa yang boleh tukar? Dia kata abang boleh tukar minyak brake, coolant dengan dia punya cabin filter aircon. Tukar semua kos pun dalam asal itu kan tak perlu cabin filter aircon tu maybe okey. Sebab kita baru beli brake fluid tukar apa. nak rasa macam kita baru. Nak rasa macam kita baru. Sedapkan hati. Sedapkan hati lah. Tapi sebenarnya tak perlu kan? Tak perlu. Macam brake pad ni perlu tukar tak? Sebelum saya beli kereta ni dah tak jalan 1.5 tahun. So bateri dia? Ada cara dia nak simpan kereta elektrik ni kalau tak nak pakai lama. Macam mana cara dia? Tak boleh charge sampai 100%. Ni bateri punya behavior. Kita kena ikutlah dia punya garis panduan dia. Kita charge dalam 70, 75 atau 80%. And then? Lepas tu katalah aku tak nak pakai kereta ni untuk setahun. Saya tak nak pakai untuk setahun. Kita cabut bateri 12 volt. Cabut apa? Bateri 12 volt.
Kenapa kena cabut bateri 12 volt? supaya dia tak energize bateri lithium tu. Bila bateri lithium tu ada, first kali bateri 12 volt kalau kita tak pakai, dia akan mati. Ya, betul. Sebab kita kena start kereta tu, dia akan guna bateri pack besar tu untuk charge bateri 12 volt. Okey. Kereta ni dia So maksudnya kalau you tak cabut 12 volt tu, as it drop dia akan pump ke sana. Yes. So that's the reason kita cabut. I Cabut, see. okey. Bateri tu kalau kita charge dalam dia punya syarat tadi tu 70%, 75%, Aha. kita biarkan setahun, kita letak balik bateri 12 volt yang baru, kita pasang, dia punya kapasiti bateri tu lebih kurang sama je, tak jatuh banyak. Oh, ya? Ya, itulah masa saya beli tu. Dia tak discharge. Dia tak discharge. Kalau macam Tesla, dia ada sistem yang dipanggil vampire punya discharge. Maknanya sebab apa? Kereta tu ada connectivity. Ya. Dia ada macam cellular connectivity. Ya. So cellular over tu the always update on. tu lah always on. And then dia monitor temperature lagi dalam cabin macam-macam. Ya. So dia benda tu semua dia akan guna bateri besar, tapi bateri 12 volt kena charge juga. Sebab dalam kereta elektrik, kenapa dia pakai bateri 12 volt? Sebab semua legacy system, wiper, Semua 12 radio, volt. semua 12 volt. Right. Kalau nak pakai bateri 400 volt DC untuk sistem tu nak kena tukar. So macam sekarang ni Zoe ni lah, Ha. dia punya expected battery life dia berapa lama? Dan macam mana nak jaga? Kita ni memang start production tahun 2013. Okay. Expected battery life sekarang ni kalau kita baca artikel banyak kat internet, they expected 15 to 20 years. Tapi yang Based on number of charges ke macam mana? cycle charger tu betul. And how kita jaga bateri juga. Kita jangan pakai sampai habis kosong, lepas tu biarkan lama-lama tak charge, itu bahaya. Kita jangan kita charge 100%, lepas tu biarkan lama-lama tak pakai pun tak bagus. Oh, I see. Kalau charge 100%, pakai sikit pun tak apa, pakailah 10% bawa. Lepas tu kalau aku 3 minggu tak nak drive, tak ada masalah. Jangan penuh sangat, jangan kosong sangat. Ya, betul. Kita balance yang kat situ. Tapi kalau kita charge 100%, kita nak jalan jauh, itu lagi tak ada masalah. Sebab as long as kita pakai benda tu, tak ada masalah. Okay, balik pada soalan yang tadi, berapa lah jangka hayat bateri kan? Saya ada kawan online, dia bawa kereta yang sama ni dekat Turki sebagai taksi. Kereta tahun sama juga. Ya. Kereta dia dah guna 345,000 kilometer pusing bandar Turki. 345,000 kilometer tau. Kalau kereta biasa dah kena overhaul lah enjin. Okay. Battery state of health tadi, tahap kesihatan bateri dia 94%. How does that work? Macam mana dia achieve? Dah lah dekat sana temperate punya country kan. Dia punya panas pun panas jugalah masa time sama. Sama panas. Kereta tu dah ada active cooling system. So the key thing is kalau ada active cooling system, kita jaga bateri betul-betul kan. Charge tu, cara pemakaian kita, InsyaAllah dia tahan lama. Sebab benda ni 345,000 kilometer and I share you 94%. dia punya tweet and I share you the person itself. Kalau you nak interview dia online pun Okay. boleh call dia. Kereta ni bateri you kata range 100, maybe lah 140 lah. Okay lah. In town lah bawa biasa Typical lah, kan. typical. Macam mana taxi boleh pakai range pendek macam tu lah? Sebab dia punya the key thing is dia punya charging speed dia. Kan saya cakap you tadi, kereta ni boleh terima 43 kW kan? Ya. Tapi ideal kita pakai 22 kW dah cukup. Dan 22 kW because bateri dia size apa tadi? 22 kWh. No, the battery size is 22 kWh. oh sama lah. Ya. So 1 jam je lah. Itulah dia. That's why I pun buat part time bawa Grab. So tak perlu nak lama. Sejam masih Lunch kita time, solat, makan, toilet. Lelap mata jap 15 minit. Apa salahnya? Kereta dah fully charge, jalan lagi 160. Maksimum pun saya pun dah campur juga dengan pemandu teksi abang-abang kita. Dia orang bawa dalam sehari 300 ke 400 km. Yes, Kan? Itu full time. full time. Job, part time pun. Kalau dapat 160 km pun alhamdulillah. banyak lah. Tapi kalau macam lepas kerja petang sampai malam, paling tinggi lah saya bawa 100 km je. Itu pun dah maksimum tu. Sebab selalunya bukan time Covid ni lah. Jumaat malam, hari Jumaat. Itu paling ramai orang nak pakai Grab. Apa-apa e-hailing pula, itulah paling ramai nak pakai. So boleh dapat lah part time 100 km sehari. Kereta ni boleh pergi 140, 160. Manageable. Yang berada dekat Turki tu, dia full time.
So charger, So berapa you beli harga kereta ni? saya cakap tadi 63. 63 Cukai dia custom sebab kereta tahun 2014. So masa kereta ni Komos beli tanpa cukai, dia special AP. Pasal dia program R&D. tu. Betul. Pasal program car sharing. Car sharing. EV So, car sharing. so basically like technology punya exemption And lah. government bagi AP yang tax exempted lah. Tapi imported through Renault Tanjong TCEC, Eurocar. Tanjong Eurocar. TCEC. So kereta ni servis basically dekat Tanjong Eurocar lah. Ya. Dulu service center ada dekat Glamoury dengan PJ. Tapi I think because of Renault TCEC punya reorganisation company, dia tutup service center dekat Glamoury. Dan sekarang dah tak ada. Semua kena pergi PJ lah. Gone. Semua hantar Kemajuan ke lah. PJ. Servis dia berapa tu? You hantar servis yang tu berapa kena charge tu? Servis dia mahal. Servis Macam dia tak ada apa nak kena buat. Ya, itu dah kata servis. Okey. Kalau umum ketahui, kebanyakan kereta retail ni adalah komputer on wheel, maknanya kenderaan berkomputer. So kereta ni kebanyakan servisnya bukan mechanical. Mechanical tu biasalah wear and tear, tayar, wiper blade kan. Tapi sebenarnya dia punya servis dia lebih kepada software. Software yang Nak update lah. Ya, update. So kereta ni dia bukan over the update, so kena pergi kat service center untuk update. Ya, sebab dekat Malaysia dia tak offer connectivity tu. Dekat Europe ada. Ada over the air update. Ya, dekat kereta model ni tahun 2014 dah ada dah. Okay. App untuk pakai kereta ni, untuk onkan aircon, start kereta, semua dah ada. Tapi kat Malaysia, Renault Tanjong Eurocar tak offer servis tu kepada pengguna di Malaysia. So now, real life, you pakai hari 2 tahun dah, operating cost untuk kereta ni. Maksudnya, you charge kat mana kereta ni? Kat rumah lah. Okey, saya kebanyakan tempat saya charge sekarang ni, saya bekerja. So dekat office saya ada kemudahan Charging lah, because memang kita punya industri pun berkaitan dengan elektrik. So kalau hari biasa saya akan charge di office di pejabat. So tak acil lah, you pakai free lah ke basically kan? Boleh Dah lah 3 kilometer je pergi ke Bukan mana. saya tak nak pasang charger dekat rumah. Saya tinggal kat kondo. Kondo saya dah berusia 22 tahun. Okay. Bekalan tenaga elektrik terdekat dengan tempat letak kereta saya amatlah jauh, sampai 200 meter. So okay, sekarang ni Kos pemasangan tu tinggi. okay, penyelesaian kalau katalah you duduk dekat kondo and you beli kereta elektrik, bolehkah you tarik wire pergi ke parking lot you? Boleh dia bagi. Sebab saya dah Tanyalah. Saya dah jumpa dengan Management office dia kata boleh. management office, dengan dalam strata title punya act ada mengatakan lot tempat letak kereta tu adalah kita punya strata title punya lot. Right. Dan kita ada hak Untuk kalau pasang nak pasang meter baru TMB dekat lot parking tu pun boleh. Itu ekstrim lah. Strata Title Act membenarkan. Itu memang your lot Yes, tu. that is tanah kita. Tanah kita. So kita boleh minta 1 meter lain kat situ lah. So saya sekarang tengah bekerjasama dengan pihak TNB untuk menjalankan satu POC, proof of concept. Sebab TNB sekarang ada smart meter. Betul. And then saya punya kebetulan pula memang parking lot saya jauh daripada bekalan kuasa umum kondo, tapi dekat pula dengan PE. PE ni pencawang elektrik TNB. Right. So daripada situ dekat, dalam less than 50 meter. Right. So saya boleh tarik kabel baru, tak payah besar sangat, single phase pun cukup. Single phase pun cukup. Pasal AC. Ya, AC. Single phase saya nak 32 M je. Current tu 32 M single phase, saya dah dapat 74 kilowatt punya charging. Oh, 7.4 je lah. Pun cukup 7.4, 3 jam bro. Yalah. 3 jam mana Dah parking kan, tak apa? sempat tidur. Nak colour parking apa sendiri pun. pula tu. Lepas tu bayar dengan TNB. Kita tak bayar kat kondo lah. So sebab saya bekerja dalam industri kereta elektrik, saya tak nak ambil jalan mudah, tarik kabel daripada common, pasang, lepas tu bayar kat management. Saya nak kamatkan satu penyelesaian untuk semua kondo. Betul. Instead of dia tu kadang-kadang kondo berkira, dia kata awak ambil bekalan tenaga elektrik daripada common area, orang lain yang bayar you punya elektrik. So tak ada Tak fair lah. So kita nak setkan satu standard. Ya. So disebabkan saya bekerja dalam industri ni, so kita buat satu proof of concept. Okey, so sekarang ni kita dah memandu Renault Zoe ni memang panjang lebar tentang beberapa isu yang berkaitan dengan kereta elektrik lah. Pasal saya tengok ramai kawan-kawan yang datang ke
saluran FPV ni, antara isu-isu yang kita risau ialah pertama ialah of course lah harga kereta elektrik ni masih lagi tinggi, dan jarak pemanduan, dan macam mana nak charging, especially bila kita nak balik kampung atau perjalanan jauh nak charging tu macam mana, berapa lama masa charging. So tadi kita dah dengar pengalaman so mungkin pengalaman Abang Zuril kita ni tak sama dengan yang mana kita expect lah untuk bergerak ke masa depan. Tapi dan again dia bawa kereta Renault Zoe yang hanya direka bentuk untuk penggunaan bandar, so dia punya range dia tu tak realistik untuk berjalan jauh tanpa berhenti lah. But of course kalau you nak, you boleh je berhenti and relax lah, enjoy. But of course that doesn't seem to be macam satu benda yang realistik lah. Yang berita baiknya yang kita dengar pada Abang Surya tadi, Renault pula, MG dah mula menawarkan compact SUV mereka. Of course MG sekarang dah milik China, dan kereta tersebut dijual di Thailand pada harga RM160,000 equivalent lah, whatever baht kat sana. Dan juga sudah ditawarkan di Filipina tak silap saya, dan juga di Vietnam pun dah dijual. So tempat-tempat ni semua dah ada kereta ni, dan nampaknya kereta ni makin mampu milik lah. Kalau 160 tu lebih kurang ada harga CR-V, harga RAV4, harga SUV biasa yang kita pakai lah, kita nampak di atas jalan ni, Mazda MX, CX-5, CX-3 lebih kurang macam tu. So harga dah makin turun. Cuma sekarang ni ada lagi beberapa berita baik yang kita dah dengar tentang kononnya Petronas Sarawak dah mula nak menghasilkan ataupun membina charging station yang komprehensif lah, yang ada petrol, diesel dan juga hidrogen dan juga elektrik sekali. Satu lagi berita baik yang saya nak cerita kat sini ialah Mini. Bila dia buat masuk dia punya Mini elektrik tu, the first batch dah habis jual dah. Just datang dah habis jual dah. Dah ada orang pakai dah. Dengan-dengannya Porsche Taycan macam tu juga cerita dia, dah habis dah kereta tu, dah memang basically dah ada interest for all the cars, that's all spoken for lah basically. So you tak boleh nak dapat lagi dah kereta tu, dan nampaknya minat untuk kereta elektrik ni semakin bertambah. Dan kalau ada contoh macam Renault Zoe yang baru datang, Peugeot 208 elektrik kita dah tanya, nampak macam itu tak mungkin tak datang, pasal yang 208 biasa pun mungkin tak datang ke Malaysia, mungkin atas faktor apa kita tak pasti. Tapi PSA mempunyai banyak produk-produk elektrik yang mampu milik, dan daripada China, Renault telah menghasilkan KZE, satu compact crossover yang tak jauh besar sangatlah daripada yang ni, dia lebih kurang saiz ini je. Yang itu dijual di China lebih kurang nilai equivalent 6,500 hingga 8,000 euro lah, which kalau kat sini itu bawah pada 100,000 dah jelas, bawah 100,000. Dan model tersebut telah dijenamakan semula oleh Renault, the parent company, sebagai Dacia. Dacia ni satu jenama bawah bumbung Renault yang sebenarnya asal daripada Romania. So mereka dah guna nama Dacia untuk kereta tu di Eropah, dan ditawarkan katanya pada lebih kurang harga 10,000 euro. Lepas tolak insentif, ianya akan lebih rendah daripada itulah. So nampaknya kereta mampu milik dia dah makin mula nak ada banyak daripada jenama-jenama yang kita biasa pun lah. Cuma setengah reka bentuk tu, although it is a full battery electric, tapi dia punya architecture dia is not fully electric car punya architecture. Pasal the reason I say that is because apa, dia tak ada front trunk. Kalau you design the car from the ground up for electric mobility, the way that you lay out all the power converter semua lain lah daripada yang ini. Yang ini because ada ruang dekat situ, dah memang ada, so dia pull all the power converters lah, rectifier semua duduk dengan motor sekali selonggok seketul gitu, which is not very efficient in terms of not very good in terms of dia punya center of gravity and all that. But it's a very good early model electric car yang kita rasa. By the way, ada satu lagi kereta yang kita nampak kawan nak jual lah. Nanti kan saya letakkan gambar kat sini, kalau tengok, kalau berminat boleh contact dia. By the time I letak gambar, kita dah ada jual. But whatever it is, saya berharap sangat-sangat lah kerajaan Malaysia memikirkan secara lebih komprehensif lagi, iaitu energy roadmap ataupun plan kuasa kita lah, ataupun tenaga kita, kegunaan tenaga kita. Kerana dengan adanya energy roadmap ni, kita boleh merancang dengan lebih baik kita punya whole energy bill as a country. Bila kita convert kepada elektrik ni, sebenarnya bila kita tengok lah, bila kecekapan tahap penggunaan tenaga tu lebih tinggi, keseluruhan bil tenaga kita akan berkurang secara keseluruhan total untuk the country lah. Okey, sampai situ saja merepek saya kali ni. Kalau awak suka, tekan butang like. Kalau bermanfaat, kongsi dengan kawan-kawan. Video ni panjang dah 1 jam. Lepas tu kalau dah subscribe, terima kasih. Kalau belum tekan subscribe, tekan butang loceng supaya dapat maklumat terkini bila kita mau video kita baru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berkhidmat, kita jumpa lagi insya-Allah.